Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita sama-sama mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengan keimanan dan ketakwaan kita menjadi insan yang salih serta memperolehi kebaikan di dunia dan di akhirat. Tajuk khutbah pada hari ini ialah keberkatan masa, suatu muhasabah diri. Sidang Jumaat yang dimuliakan, menjelang tahun baru ramai yang menyambutnya, sama ada hari pertama Januari ataupun Muharram. Islam tidak pernah menetapkan sambutan khusus buat tahun baru. Tiada ibadat khas sempena tahun baru seperti salat tahun baru atau puasa tahun baru. Memang tidak menjadi masalah jika manusia ingin menyiapkan diri mereka menghadapi tahun baru. Mungkin mereka ingin menetapkan sasaran dan perancangan. Jika perancangan itu untuk kebaikan, seseorang akan memperolehi pahala. Begitulah sebaliknya. Jika tahun baru tidak datang pun, waktu dan hari tetap terus berputar dan tiada bezanya antara tahun lepas dan tahun ini. Ia terus berjalan seperti biasa sehingga sampai detik ia berhenti. Umur setiap kita akan terus bertambah sama ada menjelang tahun baru ataupun tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis hasan sahih riwayat al-Imam Tirmizi, Umru ummati min sintaina sanatan ila sab'ina sanatan. Artinya, hayat hidup umur umatku di antara 60 tahun sehingga 70 tahun. Sementara kematian, tidak pula kita tahu waktunya yang ditetapkan. Namun yang pasti, apabila sampai, tidak dilewatkan walaupun sesaat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, hendaklah kita semua menyedari bahawa hari dan waktu akan terus datang dan tiada siapa pun yang dapat menahan ia pergi. Sama ada manusia menunggu atau menyambut kedatangannya atau tidak mempedulikannya, ia tetap menjelang. Entah berapa ramai manusia yang dipuji semalamnya dilupai pada hari ini. Entah berapa ramai juga yang diperlekehkan semalam disanjung pula pada hari ini. Berapa ramai juga mereka yang bongkak dan sombong semalam harinya, hari ini berbicara bagaikan pengemis yang merintih simpati. Demikian juga entah berapa ramai yang diketepikan semalam mungkin berkuasa atau diangkat pada hari ini. Wajah-wajah yang dahulunya comel dan cantik boleh berubah menjadi kusam dan masam. Tempat yang hening dan indah juga boleh bertukar menjadi usang. Pemuda yang gagah perkasa bertukar menjadi orang yang tua yang sangat lemah. Gadis yang cantik molek akan bertukar menjadi nenek. Perjalanan waktu dan masa adalah keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang lupa bahawa masa itu adalah makhluk kepada Allah. Masa itu merubah segala-galanya. Masa itu merubah segala-galanya, dari yang tiada kepada ada, dari yang ada kepada tiada. Tiada siapa yang mampu menghalangnya melainkan Tuhan yang Maha Mencipta. Dengan izin Allah, masa telah mengubah kita, mengubah anggapan manusia sesama mereka. Namun
Waktu tidak boleh mengubah hakikat sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah, insan yang mulia tetap mulia walaupun manusia menghinanya. Insan yang keji tetap keji walaupun manusia memberikannya kuasa dan harta. Orang-orang besar, berharta, terkenal dan ternama yang meraihkan hari jadi saban tahun dengan mendapat pelbagai hadiah ataupun memberikan hadiah dan anugerah kepada orang lain, belum tentu dia juga sendiri mendapat anugerah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika belanjanya itu untuk meraihkan kesombongan, ia mungkin akan menjadi beban kepadanya pada hari akhirat kelak. Dari manakah wang itu datang dan bagaimanakah ia dibelanjakan? Seorang yang miskin di ceruk yang terpencil, mungkin tiada siapa yang mengambil tahu hari lahirnya dan tiada pula anugerah atau hadiah yang diperolehinya, tetapi itu bukanlah tanda kehinaan buatnya. Bahkan jika dia hamba Allah yang baik, umurnya dan waktunya akan dilimpahi pahala dan keberkatan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, untuk itu Allah bersumpah dengan masa dan mengingatkan kita siapa yang untung dan siapakah yang rugi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Asr ayat yang pertama hingga ketiga, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maksudnya, demi masa, sesungguhnya insan itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih, serta mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Demikian Tuhan pencipta masa memutuskan bahawa insan yang hidup dalam sistem masa ini akan mengalami kerugian. Hanya yang dapat menyelamatkan mereka adalah apabila mereka penuhi ciri-ciri yang disebutkan. Hidup bukan sekadar beriman dan beramal semata, tetapi hendaklah memperjuangkan tuntutan iman dan amal dengan melakukan peringatan, dakwah, seruan kepada kebenaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan sabar dalam memperjuangkan kebenaran. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam ada istilah berkat atau barakah. Al-Quran berulang-ulang menyebut tentang keberkatan. Antaranya seperti mana Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Maksudnya, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka keberkatan dari langit dan bumi. Suratul A'raf ayat yang ke-96. Asal perkataan barakah ialah bertambah atau berkembang. Juga boleh bermaksud kelangsungan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu. Maka berkat adalah penambahan atau kelangsungan kebaikan atau kurniaan Allah kepada sesuatu. Jika Allah berkati masa kita, bererti berlaku penambahan dan kebaikan. Maka sejam yang diberkati tentu berbeza dengan sejam yang tidak diberkati. Insan-insan yang berkhidmat untuk kemaslahatan manusia, Allah berkati umur mereka, hasil yang dikeluarkan dan jasa yang ditaburkan kadang-kala tidak dapat dilakukan oleh orang lain walaupun jika diberikan masa yang berganda. Kita mungkin merancang dengan perancangan yang hebat, tapi siapa yang dapat menjamin ia akan terjadi seperti mana yang dirancangkan? Kepada Allah jua kita bergantung. Berapa banyak rancangan buruk orang kepada kita, Allah tukar ia menjadi keuntungan dan kebaikan. Berapa banyak juga rancangan yang hebat, Allah tukarkan ia menjadi kerdil. Antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain, yang membawa maksud,
Ya Hayyu Ya Qayyum, dengan rahmatmu daku memohon pertolongan. Baikilah seluruh urusanku dan janganlah engkau serahkan diriku ini kepadaku sepenuhnya walaupun sekelip mata. Hadis riwayat An-Nasa'i dinilai sahih oleh Al-Imam Al-Albani. Menjelang tahun baru, semoga Allah memberkati umur kita dan membantu segala urusan kita. Kita tidak boleh mengembalikan masa, namun kita boleh memohon kepada Allah Azza wa Jal agar masa kita diberkati. Telah berkata Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Quran, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Maksudnya Allah menjadikan aku ini diberkati di mana sahaja aku berada. Surah Maryam ayat yang ke-31. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Alhamdulillahi wahdah. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها إخوة المسلمون اتقوا الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, awal pagi adalah waktu yang dilimpahkan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Elakkan diri daripada waktu awal pagi, daripada melakukan kerja atau perbuatan yang tidak bermanfaat seperti tidur selepas subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan keberkatan pada setiap waktu pagi untuk kita semua sebagai umatnya, seperti mana yang tersebut dalam satu hadis yang sahih riwayat Abu Dawud an Sakhrin Al-Ghamidi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik li ummati fi bukuriha wa kana idza ba'atha sariyatan aw jayshan ba'athahum fi awwalin nahar wa kana Sakhrun rajulan tajiran wa kana yab'athu tijaratahu fi awwalin nahari fa athra wa kathura maluhu. Qala Abu Dawud wa huwa Sakhr bin Wada'ah. Artinya, daripada Sakhrul Ghamidi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda mengucapkan Allahumma barik li ummati fi bukuriha, yang membawa maksud Allah, ya Allah, engkau berkatilah umatku di awal pagi hari. Baginda sallallahu alaihi wasallam apabila mengirim satu pasukan atau satu pasukan tentera, baginda mengirim mereka di awal pagi. Sakhr adalah seorang pedagang dan ia mengirim perdagangannya di awal pagi, maka hartanya bertambah kembang banyak. Hadis ini menunjukkan bahawa waktu awal pagi adalah waktu penting untuk melaksanakan kerja-kerja penting dan utama. Sakhrul Ghamidi menjadi kaya raya dan banyak harta, antaranya kerana ia memulakan perniagaannya di awal waktu pagi. Oleh itu, marilah kita semua merebut dan memanfaatkan waktu yang penuh dengan keberkatan di awal pagi dengan melakukan kerja yang bermanfaat, seperti waktu untuk belajar, waktu untuk melakukan sesuatu pekerjaan dan perniagaan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi, maka wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam ke atas Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra wa hatta anhu ashra khati'atin. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, yang bermaksud barang siapa berselawat ke atas aku sekali, maka Allah membalasnya dengan merahmatinya dan Allah memberi ganjaran pahala kepadanya sebanyak 10 kali dan Allah menghapuskan dosa-dosanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikan petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin kami terutamanya Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Said Sirajuddin Ibn Marhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail dan Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail serta kaum kerabat baginda supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan dan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua terlaksanalah pemerintahan yang adil lagi diridai oleh-Mu ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim, kami memohon kepada-Mu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau perbaikilah pergaulan antara kami, Engkau peliharalah kami dari penyakit yang lemah, malas, berfikiran dangkal dan buruk budi pekerti. Ya Rahmanu ya Wadud, Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami dan seluruh urusan mereka yang kami kasihi. Engkau jadikanlah kami umat yang mempunyai ketinggian akal dan budi, mempunyai minda yang unggul dalam menguruskan kehidupan ini dan menjadi teladan yang baik kepada manusia yang lainnya. Ya Allah, jadikanlah negeri Perlis ini sebagai negeri yang makmur, rakyatnya hebat, mantap, bermentaliti tinggi, bermentaliti kelas pertama dalam tindakan, hidup bersih, bersatu padu dan dilimpahi berkat serta rahmat dari sisi-Mu. Engkau jauhkanlah kami dari bala dan kerosakan, Engkau tambahkanlah nikmat-Mu kepada kami, Engkau berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.